Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera. Okey, so hari ini cikgu akan teruskan dengan standard pembelajaran 1.2.4. Okey, menjelaskan contoh bagaimana had deria, kecatatan organ deria dan proses penuaan mempengaruhi pendengaran dan penglihatan manusia. Okey, so kita masih lagi di standard kandungan yang dua, iaitu rangsangan dan gerak balas dalam manusia. Okey, baik, so kita lihat pada skrin di belakang cikgu ni. Had deria penglihatan. So apa dia maksud had deria penglihatan? Okey, so had deria penglihatan ialah had keupayaan mata untuk melihat objek. Okey, so ada dua had deria penglihatan, iaitu ilusi optik dan juga titik buta. Okey, so kita lihat satu persatu apa dia ilusi optik dan titik buta. Okey, so yang pertama kita lihat ilusi optik. Okey, so ini adalah contoh ilusi optik. Okey, so kita lihat untuk A. Okey, garisan yang manakah, persoalan dia garisan yang manakah yang lebih panjang. Okey. Okey, kemudian B, tumpuk bulatan di tengah manakah yang lebih besar? Okey, dan yang ketiga, adakah sisi segi empat sama itu lurus atau melengkung? Okey, so kita kalau kita lihat yang C tu, okey, dia yang tengah-tengah tu adalah segi empat sama. Okey, tetapi pada masa-masa tertentu kita boleh melihat seolah-olah segi empat sama itu garisnya adalah melengkung. Okey, so ini kita sebutkan dia sebagai ilusi optik. Okey, so kita lihat. Okey, sekejap start. Okey, kita lihat gambar rajah ni. Okey, so apa yang menyebabkan garisan tadi nampak salah satunya lebih panjang? Okey, so ini sebenarnya adalah ilusi optik. Okey, so ilusi optik ini berlaku kerana otak kita tidak dapat mentafsir tepat objek tersebut kerana gangguan yang ada di sekitar objek. So apa dia gangguan dia? Gangguan yang ada dalam gambar ini adalah anak panah tersebut. Okey, so anak panah, kewujudan anak panah itu menyebabkan garisan yang sebenar itu tak nampak sama panjang. Okey, baik, seterusnya kita lihat. Okey, ini juga contoh ilusi optik. So kalau kita lihat gambar yang di sebelah kanan kita, okey, gambar perempuan tu, kita nampak boleh jadi ada yang nampak itu adalah gambar seorang perempuan. Okey, boleh jadi juga pelajar nampak ini adalah gambar kuda. Okey, gambar kuda dan ada burung di atas ni. Okey, so ini adalah ilusi optik lah. Okey, kemudian yang sebelah kanan, yang sebelah kiri tu kita nampak macam garisan itu bergerak. Okey, so ini kita juga sebut dia sebagai ilusi optik. Okey, contoh yang lain. Okey, so ini juga kita nampak dia macam ilusi optik. Okey, bagaimana dia nampak ilusi optik? Kita nampak sini. Okey, gambar rajah yang kedua tu. Okey, nampak macam seorang lelaki yang ada sangkar burung di atas kepalanya. Okey, tapi ni adalah ada juga gambar seorang perempuan kat sini. Okey, so ini juga kita sebut dia sebagai ilusi optik. Okey, kemudian kita tengok yang kedua adalah titik buta. Okey, so apa dia titik buta? Okey, so titik buta ini adalah satu kawasan yang merupakan pengaburan pada medan mata. Okey, pengaburan pada medan mata. So dia adalah salah satu titik pada retina kita, pada retina mata kita yang tidak dapat mengesan
tidak dapat mengesan image. Okey. So pada kedudukan tersebut kita tak dapat nak lihat image tertentu. Okey. Okey, so ini adalah titik buta. So macam mana kita nak uji titik buta? Okey, macam mana kita nak uji titik buta? So cikgu bagi contoh, kamu boleh cuba di rumah Okey, so cikgu tuliskan huruf R di sini, ataupun kamu boleh ambil satu kertas. Okey, kemudian kamu tuliskan R dan L. Okey, R dan L. Kemudian apa yang kamu buat? Okey, kalau kamu nak tengok huruf R, okey, kamu nak tengok tu huruf R, kamu tutup mata kamu yang sebelah kiri. Okey, kemudian kamu gerakkan kertas tersebut menjauhi kamu. Okey. At some point, okey, pada satu titik tertentu, pada satu kedudukan kertas yang tertentu, kamu akan dapati huruf L ini akan hilang. Okey, so kamu boleh cuba untuk buat, dan kita lihat sama ada berlaku ataupun tidak. Okey, baik. So itu berkaitan dengan titik buta. Okey, seterusnya kita lihat alat ataupun teknologi yang digunakan untuk mengatasi had deria penglihatan. Okey, so kita ada yang pertama, mikroskop imbasan elektron. Okey, mikroskop imbasan elektron. So dia digunakan untuk melihat objek-objek seni. Okey, so objek-objek seni ni maksudnya apa? Objek yang terlalu kecil yang kita tidak boleh lihat dengan mata kasar. Contohnya mikroorganisma, kuman, bakteria, yang mana yang kita tak boleh nak lihat dengan mata kasar, maka kita gunakan mikroskop. Okey. Okey. So ini adalah mikroskop cahaya. Okey, sama juga jenis mikroskop untuk melihat objek-objek ataupun mikroorganisma. Okey, kemudian kita ada juga binokular. Okey, digunakan untuk melihat objek pada satu jarak yang jauh. Okey, so ini juga satu teknologi yang digunakan untuk mengatasi had deria penglihatan. Okey. Okey, kemudian kita ada mesin sinar X. Okey, sama juga digunakan untuk mengatasi had deria penglihatan. So kita tak boleh nak lihat dengan jelas, contohnya ada kepatahan pada tulang tangan kita. Okey, so kita gunakan mesin sinar X ni. Okey, tujuan dia apa? Untuk mengatasi had deria penglihatan. Okey, kemudian kita ada mesin ultrabunyi. Okey, untuk mengatasi had deria penglihatan. Okey, nak tengok contohnya untuk melihat tumbesaran janin kalau untuk ibu-ibu yang mengandung. Okey. Kemudian seterusnya kita akan bincangkan bagaimana nak mengatasi masalah had deria penglihatan. Okey. Had deria penglihatan yang kita nak bincangkan adalah rabun jauh. Okey, so rabun jauh ini adalah salah satu had deria penglihatan. Okey. Bagaimana rabun jauh tu berlaku? Okey, apabila kita tidak boleh melihat objek yang jauh dengan jelas, okey, objek ini kita tak dapat lihat dengan jelas kerana image objek itu jatuh di hadapan retina. Okey, di hadapan retina. Sepatutnya kat mana objek tu jatuh, image bagi objek yang kita lihat tu jatuh. Okey, sepatutnya objek tu jatuh betul-betul tepat pada retina. Okey. Tetapi dalam kes ini rabun jauh, persilangan image itu jatuh di hadapan retina, maka kita tak dapat lihat image itu dengan jelas. Okey. So bagaimana nak mengatasi rabun jauh ini?
Okey, maka kita akan letakkan satu kanta cekung. Okey, kanta cekung supaya imej tadi jatuh tepat pada retina. Okey. Imej tadi jatuh tepat pada retina. Okey, kemudian yang kedua, rabun jauh juga disebabkan oleh kanta mata terlalu tebal ataupun bola mata terlalu panjang. So ini berbola mata kita. Berbola mata kita yang ni, berbola mata kita terlalu panjang. Okey, sama juga dia punya imej jatuh di hadapan retina, maka kita betulkan dia dengan meletakkan kanta cekung supaya imej jatuh betul-betul tepat pada retina. Okey, imej jatuh tepat pada retina. Okey, so ini gambar yang jelas dia. Alright. Okey, seterusnya. So ini adalah imej ataupun rajah untuk kanta cekung. So lengkungan dia ke dalam kalau kita lihat ni, lengkungan dia ke dalam. Okey. Okey, seterusnya kita nak atasi masalah had deria penglihatan yang kedua, iaitu rabun dekat. Okey. So kenapa rabun dekat berlaku? Apakah faktor rabun dekat berlaku? Okey. Rabun dekat berlaku disebabkan oleh kita punya imej objek jatuh di belakang retina. Okey. Okey, so retina, kedudukan retina kat mana? Ini kedudukan retina. Okey, tetapi imej dia terbentuk di belakang retina. Maka kita betulkan dia dengan menggunakan kanta cebung. So bila kita betulkan dia dengan menggunakan kanta cebung, maka imej tadi jatuh betul-betul pada retina. Okey. Kemudian faktor yang kedua menyebabkan rabun dekat, okey, iaitu kanta mata terlalu nipis ataupun berbola mata terlalu pendek. Okey. So nampak sini, berbola mata kita terlalu nipis. Okey. So kita betulkan dia juga dengan kanta cembung, dan kita dapat lihat di sini imej ataupun persilangan imej itu jatuh betul-betul pada retina. Okey. So kita dah betulkan dua had deria penglihatan, iaitu rabun jauh dengan menggunakan kanta cekung dan rabun dekat dengan menggunakan kanta cembung. Okey. So ini adalah kanta cembung. So kalau dapat dilihat di sini, okey, kanta cembungnya lengkungannya keluarlah. Okey, so itu adalah kanta cekung. Okey, seterusnya, okey, kecatatan penglihatan yang seterusnya yang kita nak bincangkan adalah astigmatisma. Okey, astigmatisma. So kenapa berlakunya astigmatisma? Okey, permukaan lengkungan kornea atau kanta yang tidak sekata. Okey, permukaan lengkungan kornea ataupun kanta yang tidak sekata. Okey. So kalau kita lihat rajah 1.23 ni, okey. So adakah anda dapat melihat semua garisan dengan sama jelas? Okey. Jika tidak, anda menghadapi astigmatisma. Sepatutnya garisan ini kita dapat lihat dia sama jelas kesemuanya. Okey, sebab tidak ada yang tebal, tidak ada yang nipis. Okey. Jadi macam mana kita nak betulkan kecatatan penglihatan disebabkan oleh astigmatisma? So kita akan gunakan kanta silinder. Okey, kanta silinder. So ini adalah bentuk ataupun rupa bentuk kanta silinder. Okey, so kita ada 3 sudah kecatatan penglihatan. Okey, iaitu astigmatisma, rabun dekat dan rabun jauh. Okey. Okey, seterusnya. So ini adalah rupa bentuk astigmatisma lah. Okey, kalau kita ada astigmatisma, kita akan dapat lihat ini pada waktu malam. Lampu yang kita lihat tu dia berbalam-balam. Okey, ada bayang-bayang. Okey, so kita akan betulkan dia dengan menggunakan apa tadi? Kanta silinder. Okey, kanta silinder. Okey, baik. Seterusnya kita masuk kepada had deria penglihatan. Okey, had deria penglihatan.
So, kenapa berlakunya had deria penglihatan? Okey. Ini kerana bila kita sudah meningkat dewasa. Bila kita sudah meningkat dewasa, julat frekuensi pendengaran semakin kecil kerana gegendang telinga menjadi semakin kurang kenyal. Dengan kata lain, bila kita meningkat usia, kita punya gegendang telinga dah guna untuk tempoh yang lama. So akan berlaku masalah deria pendengaran ini. So makluman kita punya kebolehan mendengar bunyi untuk manusia adalah 20 Hz hingga 20,000 Hz. So di luar julat ini, telinga kita tidak dapat mendengar bunyi. Sama ada yang terlalu perlahan ataupun yang terlalu kuat. So ini adalah alat yang boleh membantu mengatasi had deria pendengaran, iaitu stetoskop. Stetoskop kat mana pelajar-pelajar boleh jumpa? Biasanya kita akan jumpa dia di hospital ataupun klinik-klinik kesihatan. Digunakan oleh pegawai-pegawai perubatan untuk mendengar bunyi degupan jantung. So stetoskop pertama yang dibuat daripada kayu telah dicipta oleh Rein Laennec di Hospital Necker Enfants Melodis, Paris pada tahun 1816. So stetoskop boleh dia adalah satu alat ataupun satu teknologi untuk mengatasi had deria pendengaran, dan seperti yang cikgu dah sebut tadi, dia membantu kita mendengar denyutan jantung manusia. Kemudian alat lain ataupun teknologi lain yang digunakan untuk mengatasi had deria pendengaran adalah pembesar suara. So sebagai contoh, ini biasa kita gunakan dalam satu dewan yang besar. Untuk membolehkan semua orang yang dalam dewan tu dengar, kita gunakan speaker ataupun pembesar suara. Kecacatan pendengaran. Kecacatan pendengaran. Yang tadi tu kita cerita tentang had deria pendengaran. Kita dengar bunyi, tapi untuk poin-poin tertentu, untuk masa-masa tertentu, untuk jarak-jarak tertentu, kita tak dapat dengar. Maka contohnya kita gunakan speaker untuk mendengar bunyi dari jarak yang jauh. Kecacatan pendengaran pula, dia berlaku apabila deria pendengaran seseorang tidak berfungsi dengan sempurna. Antara sebab kecacatan pendengaran ini berlaku oleh kepada manusia adalah yang pertama, akibat jangkitan mikroorganisma. Itu yang pertama. Yang kedua, kecederaan, proses penuaan dan juga bunyi yang terlalu kuat. Sebab itu kita tidak digalakkan untuk mendengar bunyi yang terlalu kuat, kerana ini boleh menyebabkan kerosakan pada kita punya gegendang telinga. Faktor kecacatan pendengaran. Cikgu dah beritahu dah tadi ada 4 faktor. Antaranya penuaan, kemudian mendengar bunyi yang terlalu kuat. So cara untuk membetulkan kecacatan pendengaran. Cara untuk membetulkan kecacatan pendengaran. So yang pertama, kalau gegendang telinga pecah dan kerosakan pada osikel, kita betulkan dengan menggunakan ubat ataupun pembedahan. Pembedahan. Kemudian sekiranya kecacatan pendengaran itu disebabkan oleh kerosakan pada telinga. Biasanya kerosakan pada telinga ni dia tak dapat dibetulkan. Tak dapat dibetulkan. Contohnya kemalangan. Bila berlaku kemalangan dan berlaku kecederaan pada bahagian dalam telinga kita, dia boleh menyebabkan kerosakan kekal dan hilang pendengaran. Seterusnya,
sekiranya koklea rosak. Okey, so dia dapat dibetulkan dengan implan koklea. Okey, kemudian yang keempat, sekiranya saraf auditori rosak. Okey, apa yang kita buat? Kita boleh menggunakan ubat ataupun pembedahan. Okey, pembedahan. Okey. Ini adalah kita punya bahagian dalam telinga. Okey, bahagian dalam telinga. Apa yang dilakukan dalam proses implan koklea, proses implan koklea. Okey. Kemudian kita ada juga alat bantu pendengaran. Okey, alat bantu pendengaran untuk mengatasi had deria pendengaran. Okey, so alat tu dimasukkan pada telinga. So kalau kita lihat, kalau dulu-dulu punya besar, okey, sekarang makin kecil. Masukkan saja dalam kita punya saluran telinga di bahagian luar. Okey. Okey, itu sahaja untuk pembelajaran pada kali ini. Okey, semoga apa yang cikgu terangkan hari ini mudah kamu fahami. Okey, sekiranya ada apa-apa soalan, boleh terus bertanyakan di grup WhatsApp. Okey. Okey, itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera.